Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton yang sudi menonton video saya untuk kali ini. Okey, dalam video kali ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai ADHD. Okey, untuk pengetahuan semua, ADHD merupakan gangguan jangka panjang yang disebabkan oleh perbezaan dalam perkembangan otak dan aktiviti otak. Okey, dalam video kali ini saya menerangkan 3 gejala yang menyebabkan ADHD. Yang pertama, sukar untuk fokus. Contohnya, kanak-kanak itu mudah terganggu, mudah lupa ataupun dia mengabaikan orang lain. Yang kedua, hyperaktif. Hyperaktif ni selalu kanak-kanak itu akan selalu bersemangat, cakap yang banyak, cakap yang berlebihan. Dan yang ketiga, impulsif. Impulsif ni adalah kelakuan yang berisiko tanpa memikirkan akibatnya. Okey, seterusnya bagaimana ADHD didiagnosa? Okey, sekiranya orang dewasa yang mengalami salah satu dari gejala yang diceritakan tadi, ia tidak semestinya tanda bahawa itu adalah masalah ADHD. Kerana gejala tersebut haruslah dialami sejak kecil lagi. Dan dia bukannya sesuatu yang berlaku hanya untuk sekali-sekala sahaja. Dia akan berlaku daripada kanak-kanak itu kecil lagi. Terdapat beberapa langkah untuk mendapatkan diagnosa ADHD. Okay. Antaranya adalah pengumpulan maklumat yang mengenai masalah perubatan semasa, sejarah perubatan peribadi dan keluarga. Okay. Yang kedua, melakukan sesi soal selidik dengan individu yang mengenali rapat pesakit tersebut. Contohnya, kalau kanak-kanak itu kita akan membuat soal selidik terhadap ibu bapa mereka. Okay. Yang ketiga, pemeriksaan fizikal dan fisiologi oleh doktor pakar bagi menolak kebarangkalian penyakit lain. Yang keempat, skala penilaian ADHD atau ujian psikologi untuk membantu pengumpulan dan menilai maklumat. Seterusnya, terdapat ibu bapa yang menanyakan, bolehkah penyakit ADHD ni disembuhkan? Jawapan untuk persoalan ni adalah tidak boleh. Tetapi, terdapat rawatan untuk membantu menguruskan banyak gejala ADHD agar pesakit boleh menjalani hidup seperti biasa, seperti orang normal biasa. Okey, gabungan rawatan yang melibatkan ubat, pendidikan, latihan kemahiran dan kaunseling fisiologi merupakan rawatan yang standard untuk penyakit ini dan yang paling berkesan. Okey, di sini saya juga akan menerangkan 3 perkara untuk merawat kanak-kanak ADHD. Yang pertama, ubat-ubatan. Yang kedua, kaunseling fisiologi. Dan yang ketiga, pengurusan hubungan. Okey, yang pertama, ubat-ubatan. Ubat-ubatan ni terbahagi kepada 2 jenis, iaitu stimulan dan bukan stimulan. Okey, yang pertama, stimulan. Ubat ni berfungsi dalam meningkatkan dan mengimbangkan tahap bahan kimia dalam otak. Yang kedua, bukan stimulan. Kesan ubat ni adalah lebih lambat berbanding ubat stimulan. Tetapi pilihan yang lebih selamat sekiranya seseorang itu tidak boleh mengambil ubat stimulan disebabkan masalah kesihatan atau sekiranya ubat stimulan itu menyebabkan kesan sampingan yang teruk. Seterusnya, kaunseling fisiologi. Okey, kaunseling ni dia merupakan terapi tingkah laku kognitif atau CBT.
Kaunseling berstruktur ini mengajar kemahiran khusus untuk mengurus tingkah laku dan mengubah corak pemikiran negatif menjadi positif. Yang kedua, kaunseling perkahwinan atau kaunseling keluarga. Dua kaunseling ni bertujuan untuk membantu individu yang hidup bersama pesakit ADHD bagi mengatasi tekanan hidup dan bagi individu dengan ADHD belajar apa yang boleh mereka lakukan untuk membantu pesakit ADHD. Yang terakhir, pengurusan mengenai hubungan. Orang dewasa dengan ADHD ni sering lupa janji temu ataupun tidak menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang diberi dan membuat keputusan secara impulsif ataupun tidak rasional. Membuat keputusan sendiri. Bila ada temu janji, dia tak pergi temu janji tu. Contohnya macam tu. Yang kedua, terapi ini memberi tumpuan kepada isu-isu dan cara untuk menambah baik tingkah laku kita. Begitu juga dengan kelas untuk meningkatkan komunikasi dan mengembangkan penyelesaian konflik dan kemahiran penyelesaian masalah. Yang terakhir, persoalan yang selalu orang tanya, adakah ADHD dan autism ni merupakan penyakit yang sama? Penyakit ADHD dan autism ni adalah berbeza, tetapi mereka berkongsi gejala yang sama. Contohnya gejala sukar untuk fokus, impulsif dan menghadapi masalah dalam berkomunikasi. ADHD dia mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak, manakala autism pula dia berkaitan dengan masalah perkembangan yang mempengaruhi kemampuan bahasa, perilaku, kebolehan bersosial dan kemampuan belajar. Dalam perbezaan ADHD dan autism ni ada 3 aspek, iaitu aspek fokus, aspek interaksi dan komunikasi dan aspek rutin. Untuk aspek fokus, ADHD ni dia sukar untuk melakukan aktiviti yang memerlukan fokus yang tinggi seperti membaca buku. Kalau autism, dia suka untuk fokus dengan aktiviti yang tidak diminati. Namun mereka boleh memberi perhatian dengan baik kalau aktiviti tu mereka minat. Seterusnya, aspek interaksi dan komunikasi. ADHD kebiasaannya bercakap tanpa henti dan sering mengganggu saat orang lain bercakap. Senang cerita, mereka suka mencampur apa yang orang cakap. Mereka juga suka menjadi seseorang yang dominan dalam perbincangan. Kalau bagi kanak-kanak autism, sering mengalami kesulitan dalam meluahkan apa yang ada dalam fikiran mereka dan perasaan mereka. Seterusnya mereka juga sering mengelak melakukan kontak mata. Mereka tidak suka melihat mata kita bila berkomunikasi. Yang terakhir, aspek rutin. Kalau kanak-kanak ADHD ni, dia tidak suka melakukan rutin yang sama setiap hari atau melakukan sesuatu aktiviti dalam tempoh yang lama. Mereka akan lakukan sesuatu pekerjaan tu sekejap-sekejap saja. Berbeza dengan kanak-kanak autism, mereka terikat dengan rutin harian yang sama dan mereka tidak suka sekiranya rutin mereka diganggu ataupun diubah. Setakat tu je penerangan saya mengenai ADHD. Thank you for watching.